Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Apa khabar semua? Hari ini genap 1 minggu kita melangkah masuk ke tahun 2024. Mira harap anda semua sudah mula menunaikan apa jua azam baru yang ingin dilaksanakan. Mira percaya untuk memulakan langkah pertama, kita selalunya perlu ada 1001 kekuatan. Akan tetapi untuk terus konsisten sampai berjaya, itulah yang paling mencabar, memerlukan nekat dan keyakinan yang kukuh. Mira doakan semoga semuanya kekal istiqomah. Baiklah, terus setia sejam bersama kami untuk pelbagai pengisian yang menarik dan bermanfaat serta penuh informasi. Pastinya di Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Dia rasa macam dia tak memilih tengok orang lain kan. Bila kita fizikal kecil, orang lelaki normal macam dipandang rendah ke kita. Saya request nak dukung dia. Kita buat kelainan. Dalam gambar komen, macam anak kucing dia. Ada satu komen tu, sampai sekarang ni kan. Pengalaman yang cukup manis lah. Datang kat KL pergi cari baju, Subang pun pinjam dengan orang. Kata susahnya nak menjadi seorang penyanyi pada masa tu. Jom kita naik ke puncak untuk terbang paragliding. Luahkan segalanya di udara. Dan selain daripada itu juga, dia rasa dia gaya dia nak melawan, dia rasa takut. Menukar psikologi dia sendirilah. Lebih 3 dekad bergelar anak seni bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ada ketika terpaksa melalui pelbagai rintangan yang menguji kesabaran diri sebagai insan biasa dan ada kalanya dianugerahkan dengan pengalaman manis dunia hiburan. Mula mencipta nama sejak berusia 18 tahun, Datuk Nora Arifin cukup gah membina kerjaya dalam industri muzik di awal era 90-an. Lagu dendangannya yang popular ketika itu, Di Persimpangan Dilema, masih menjadi siulan peminat sehingga kini. Ikuti perkembangan terbaru dan perkongsian suka dukanya sepanjang bergelar anak seni menerusi kisah selebriti. Masa berlalu tanpa ku menyadari percintaan yang kita bina hampir terlerai. Pernah menerima lamaran daripada sebuah syarikat rakaman sedari usia 12 tahun, namun dia terpaksa menolak kerana ayahnya mahu dia fokus dalam pelajaran terlebih dahulu. Perjalanan karier Datuk Nora Arifin hanya bermula apabila dia muncul juara dalam sebuah program pertandingan nyanyian popular pada tahun 1991. Pada mulanya mungkin ayah pun tak berapa benarkan juga, tetapi setelah saya masuk pertandingan, salah satu pertandingan di Kelantan, dan dia dan kawan-kawan dia melihat sendiri masa tu saya menang, dan dia melihat sendiri bakat yang ada. Daripada situlah dia sedikit memberi kepercayaan, tapi dengan syarat lah, dia kata syarat kena habiskan sekolah dulu. Jadi memang nak tak nak saya ikut cakap ayah. Masa tu the only satu-satunya pertandingan yang ada, tak macam sekarang ada banyak. And then dulu bukan macam reality show apa semua, tak ada pertandingan pun. Jadi kalau itulah satu-satunya pertandingan yang nak cari bakat seluruh Malaysia, so beribu orang datang. Jadi memang saya masa tu memang hijau lagi kan, kita budak-budak kan, tapi alhamdulillah walaupun ramai-ramai tu kira macam kita pergi dengan naif lah kan, pergi macam saya tak tahu macam tu, orang suruh nyanyi kan, so memang agak nervous, tapi pengalaman yang cukup manis lah. Maknanya kita tak ada prepare apa-apa, kita hanya sebagai budak kampung pergi ke bandar, uji bakat yang nak jadi penyanyi, cita-cita nak jadi penyanyi je. Daripada Kelantan pergi cari, datang kat KL pergi cari baju. Masa tu mana ada butik-butik yang mahal-mahal, yang ada Bukit Bintang dengan Sungai Wang, kasut kat mana, Subang pun pinjam dengan orang, so macam tu. Menumpang rumah saudara kat sini sebab tak ada lagi yang duduk sini kan, so begitulah. Kata susahnya nak menjadi seorang penyanyi pada masa tu. Bergelar anak seni pasti ada suka dan dukanya. Bagi Nora, kenangan manis adalah apabila bakatnya dihargai dan diiktiraf oleh peminat serta penggiat industri seni dari dalam dan luar negara. Setiap anugerah kemenangan yang diterima memberi kepuasan yang tersendiri buat dirinya.
Dari situ kita nampak hasil titik peluh kita tu berbaloi. Maknanya bukanlah kita nak nampak anugerah tu sebagai orang kata penanda, tapi itu achievement kita kan. Rasa macam wah, bestnya dapat penghibur terbaik, penyanyi terbaik, penyanyi popular, penghibur popular. Rasa macam itu seronok. Manis lah setiap kali teringat tu macam at least saya dapat menang. Saya pernah menang. So kumpul piala kan, boleh tunjuk kat anak-anak cucu. Tidak hanya bergelar suami, Allahyarham Johan Nawawi merupakan antara komposer yang banyak menyumbang dalam pembikinan lagu dan album Nora Arifin. Antara sentuhan majlisnya ialah lagu berjudul Hanya Satu dan Samudra. Bagaikan hilang separuh nyawa, pemergian Johan pada 2017 meninggalkan kesan yang cukup mendalam buat Nora dan 4 orang cahaya mata mereka. Bila Allah ambil Johan tu, saya ibaratkan saya seekor burung yang tidak ada sayap, patah sayap saya dan saya berada di lautan. Itulah perumpamaannya. Bayangkan you tak ada sayap, you ada sebelah aja sayap you, and then you tak pandai berenang dalam lautan yang sangat luas. Itulah saya. So Allah tarik tu supaya Allah nak ajar saya kena bergantung pada Allah. Daripada situ saya ambil masa sebenarnya dekat dengan setahun juga nak settle down. Kesedihan tu memang saya tak tunjuk pada anak-anak. Saya tak nak anak tengok saya menangis. Saya tak nak tengok, saya tak nak rasa, saya tak nak anak-anak saya rasa saya lemah. Selepas kehilangan suami tercinta, anak keduanya Muhammad Syakir Alif menjadi peneman setia dan sumber kekuatan Nora. Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Nora sekali lagi diuji apabila Alif disahkan meninggal dunia secara tiba-tiba ketika baru berusia 20 tahun. 2 tahun selepas tu Allah ambil dia. Memang saya rasa macam, ya Allah, banyak sangat dosa aku. Macam kenapa aku diuji begini. Tapi alhamdulillah circle saya tu, walaupun saya diuji macam-macam, saya tak ambil benda tu sebagai negatif sebab saya nampak setiap ujian tu memang banyak dia punya hikmah dia. Orang selalu nampak saya kuat, tapi sebenarnya saya selalu cakap orang, saya tak kuat sebenarnya. Saya sangat rapuh, saya sangat lemah. Tetapi disebabkan saya kena jadi kuat, saya kena jaga anak-anak. Saya ada tanggungjawab yang perlu saya buat. Kalau saya lemah, kalau saya down, kalau saya sedih, siapa nak jaga anak saya? Itu tanggungjawab saya, itu zuriat saya, itu amanah Johan kepada saya. Tapi healing saya adalah setiap kali saya ke kubur, menziarahi pusara Johan, saya tengok kubur dia, itu adalah healing saya. Tidak pernah menyangka untuk membina semula rumah tangga bersama pasangan baharu, kehadiran Dr. Rushdie Ramli menjadi pengubat duka buat Nora dan anak-anaknya. Dia bersyukur kerana dikurniakan pasangan yang sangat memahami, bertanggungjawab dan banyak membantu dalam membesarkan anak-anak. Ustaz Dr. Rushdie Ramli datang dalam hidup kami keluarga. Bagi saya, Allah yang hantar. Allah yang hantar. Saya tak cari dan saya tak pernah nak macam orang kata berniat ke, tak ada. Dia datang, dia masuk membina dengan cara baik dan intention dia baik. Dia sebenarnya merupakan sahabat arwah Johan dan juga reference ustaz. Sebab kalau ada apa-apa memang Ustaz Rushdie lah reference Johan kalau tanya hukum dan sebagainya. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Bangga dengan potensi anak ketiganya, Nora berharap agar Puteri Dahlia mampu mengembangkan bakat dan membina nama dalam industri seni sekaligus menjadi penyambung legasinya suatu hari nanti. Okey, bagi saya Puteri Dahlia sangat berbakat dan sayang kalau bakat dia tidak diketengahkan. Dan baru-baru ni kejayaan dia mendapat 225 million viewers dan juga streaming. So bagi saya itu satu pencapaian yang besar. Jadi saya nampak Puteri Dahlia boleh pergi jauh lagi dan dari segi bakat dia jauh lebih bagus daripada saya. Sebab dia bukan saja boleh menyanyi, dia boleh menulis lagu, boleh main instrumen, dia punya pitching, dia punya lines, harmony apa semua, dia ada skill-skill dia itu sendiri. Dia juga belajar vokal, belajar muzik. Jadi memang saya rasa dia sambung legasi saya lah, insya-Allah. Lebih 30 tahun mewarnai industri seni tanah air, Nora tidak hanya berada di takuk yang sama kerana dia juga turut menjinakkan diri dalam bidang penerbitan dan perniagaan.
Saya pun memang orang kata nak tengok the other angle of Nora lah kan. Saya memang suka buat bisnes. Saya memang banyak involved dengan produksi animasi. Saya ada production sendiri, production house yang buat animation, content provider apa semua. Dan saya juga sangat sibuk dengan perniagaan lah. Takkan nak nyanyi sampai bila-bila kan. So kita kena ada hobi lain juga. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada peminat-peminat yang sentiasa mengikuti saya baik di social media mana-mana pun. Terima kasih. Tanpa sokongan anda semua, ada yang banyak DM, yang banyak baik kata-kata sokongan. Semoga perkenalan walaupun peminat ke perkenalan, persahabatan, ukhuwah tu sampai berkekalan dan ada keberkatan dia. Jangan mula salahkan rasa jika hati sudah bicara. Hadirnya ia tidak dipaksa kerana cinta tidak kenal siapa. Tidak pernah menganggap saiz fizikal dan rupa paras sebagai pengukur kebahagiaan, Siti Nur Ain Mat Zamri dan putera Hafizuddin Saidin nekat mendirikan rumah tangga selepas berkenalan secara atas talian. Kisah pasangan mempelai ini mula tular dan menarik perhatian pengguna laman media sosial apabila pengantin perempuan membuat gimmick dengan mendukung suaminya di atas pelamin. Berbeza pula dengan satu lagi kisah pasangan suami isteri yang tular. Muhammad Azri Zaidi memilih pasangan sehidup semati dengan fizikal yang kecil molek, Syakila Nur Azma Amira. Lebih 3 tahun melayari bahtera rumah tangga, pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata. Memulakan tahun baru dengan menghidangkan kepada anda 2 kisah cinta yang manis ini menerusi segmen inspirasi. Kisah pasangan yang berasal dari Hulu Terengganu ini pernah tular dan menarik perhatian ramai warganet dek kerana keadaan fizikal mereka yang sangat berbeza antara satu sama lain. Bagi Syakila Nur Azma Amira yang lebih mesra disapa Buya, dia sendiri tidak pernah menyangka akan bertemu jodoh dengan suami yang dapat menerima kelebihan serta kekurangannya dengan hati yang terbuka. Selama ni pun tengok dah dia macam dia orang di kampung kan. Tapi kita macam tak tegur lah sebab dia haluan dia, kita haluan kita. Sebab jenis Buya ni macam bukan suka tegur orang sebarangan gitu. Melainkan kalau orang tegur kita dulu, senyum kita dulu. Lepas tu dulu dia ada tegur Buya, macam dia ejek Buya lah. Lepas tu balik tu rasa macam nak minta nombor dia dengan member dia. Buya pun mesej member dia, dia kata ada tak nombor Azri, dia kata nak ajak main game. Padahal memang niat nak ngorak dah, tapi malu kan. Lepas tu ambil nombor dia dengan kawan dia, kita orang pun main geng, kita orang kenal kejap je main dalam geng, jumpa family Azri, lepas tu bincang-bincang, lepas tu seminggu tu orang kahwin. Dengan ketinggian hanya 119 cm, Buya sudah lali dengan tanggapan orang ramai yang melihatnya seperti kanak-kanak maupun remaja yang masih di bangku sekolah. Kampung sebelah-sebelah, penerusi-penerusi kampung dia tengok-tengok macam tu. Ingat mula-mula tengok dia, ingat dia budak. Tak tahu umur dia tua pada kita. Tu lepas pada game tu baru jumpa depan-depan macam pergi lepak rumah dia. Sebab sebelum ni pun kawan dengan perempuan macam sebaya umur. Tak ada fikir ke arah nak kahwin semua. Lepas pada kenal dia ni baru rasa macam dia lebih matang. Terfikir nak kahwin sebab dia yang mula-mula ajak kahwin. Keadaan fizikal Buya yang kecil ada kalanya menyukarkan dia untuk melakukan aktiviti seharian. Namun suaminya sentiasa ringan tulang untuk membantu. Dia rasa macam dia tak memilih, faham tak? Macam setengah orang lain kan, bila kita fizikal kecil, macam orang lelaki normal macam dipandang rendah ke kita. Bercinta pun ibaratnya bercinta hari ni, lepas tu esok lusa putus macam main-main. Tapi dia ni lain, jauh beza dengan yang lain. Lepas tu lepas pergi rumah Azri, Buya ni macam biasalah pergi rumah dia macam buat macam biasa dulu, hilang debor, excited apa semua ni. Lepas tu barulah cakap apa semua, dia bagi tahu mak dia nak kahwin. Mak tak kisah, dia kata. Kalau anak awak balik calon bini hok tak ada tangan ke tak ada kaki pun mak terima, dia kata gitu.
Bila Maya kata gitu macam kita rasa happy lah, lega lah sebab jarang orang boleh terima kita, tahu tak? Pasangan ini bersyukur kerana dikurniakan keluarga yang tidak memandang paras rupa. Sebaliknya, sentiasa memberi semangat dan merestui perkahwinan mereka. Memang asyik terkejut. Sebab tak biasa lagi kan. Orang perempuan mari semua nak ajak kahwin. Tapi bagi makcik tak ada masalah pun. Sebelum ni memang makcik tak pernah tengok dia. Walaupun kami, orang kata, mula tu bagi tahu abah dia kata dah boleh terima ke? Sebab nanti orang kata apa kan? Sebab fizikal dia macam tu. Kata fizikal tak penting. Yang penting dia orang boleh hidup. Dia orang boleh terima sesama dia orang tu, dia boleh terima. Setiap masa yang terluang sering dimanfaatkan untuk bersantai dan melakukan aktiviti riadah bersama bagi mengeratkan lagi hubungan kasih yang dibina. Tanggungjawab tu memang 100% atas Azri lah, sebab Azri lelaki lah. Kerja rumah kalau macam hari cuti, Buya bangun pagi, dia masak untuk Azri dulu. Berkebun, banyak buat sama-sama lah. Azri, kadang Azri potong rumput, siram pokok, dia tolong lah. Kadang dia main dengan Aida, jaga anak. Azri buat semua lah. Meskipun video kandungan pasangan ini sering mencuri tumpuan dan menerima pujian daripada pengguna laman media sosial, mereka juga tidak terlepas daripada kritikan dan komen negatif sesetengah pihak. Buya pernah dikecam, dihina. Tapi dulu yelah masa mula-mula sebab kita dah pernah kan lalui semua tu. Down lah juga sebab yelah kita seorang netizen beribu-ribu, juta-juta kan. Macam-macam. Ada yang okey, ada yang macam kata gitu, kata gini. Ada orang cakap Buya ni kahwin dengan Azri tak lama. Macam tu. Lepas tu kahwin macam kita orang tak ada zuriat macam tu. Tapi Buya happy lah bila orang komen macam tu, tak ada zuriat ke apa semua kan. Bila Allah ni hadirkan zuriat dekat Buya, Buya dah bukti dekat semua orang yang Buya ni boleh melahirkan zuriat. Faham tak? Macam Buya terharu bila Allah hadirkan zuriat. Macam aku boleh buktikan dengan orang kecam aku selama ni, aku tak boleh ada baby apa semua kan. Sebab daripada kencaman orang ni, bukan orang yang buat aku ni tak ada baby apa semua. Semua tu ditakdir dengan Allah. Bagi Azri, kalau nak bina rumah tangga, fizikal tu letak tepi lah. Orang lebihkan isi hati daripada fizikal. Hubungan kita orang ni kekal sampai ke syurga. Lepas tu, kalau boleh lepas ni, tak adalah kot kencaman apa daripada semua netizen yang lebih-lebih macam tu. Berbeza pula dengan kisah pasangan di Jengke Pahang ini. Perkenalan yang bermula sekadar suka-suka melalui permainan video popular akhirnya membawa ke jenjang pelamin. Tidak pernah terfikir untuk mendirikan rumah tangga bersama, Ain akui kesungguhan Hafiz berjaya mengetuk pintu hatinya untuk menerima lamaran. Saya rasa takut sebab saya besar. Dia kecil, so saya rasa takutlah untuk macam tak percaya yang benda tu betul-betul jadi. Gitu. Lama-lama tu, bila dia tunjuk efort dia kan dekat kita betul-betul, baru dah terima seadanya gitu. Dia tak ajak kahwin, cuma kita orang gurau je. Kami gurau, macam saya cakap lah, sampai bila nak kahwin. Lepas tu baru dia kata, okey nanti minggu depan sampai. Betul-betul, kiranya betul-betul sampai. Tak lama lepas tu dia bulan 9 rasanya. Bulan 9 dia masuk Minang. Bertemu jodoh seawal usia 19 tahun dengan isteri yang berusia 22 tahun. Hafiz akui ia bukanlah penghalang untuk mereka melayari bahtera perkahwinan bersama. Sebab yelah mak dah kenal dia kan, mak tahu dia baik apa semua. Itulah mak tak halang lah, orang tu tak halang. Itulah dia pandai ambil hati orang tu saya kan, keluarga saya dia jaga adik saya, dia jaga mak ayah saya. Itulah sebab tu lah. Dia dah tertutup sebab dengan apa ni dia punya perangai dia. Saya dah tak dia punya sifat dia, saya dah tak nampak dah dia punya rupa. Antara video mereka yang pernah tular hingga mencecah jutaan tontonan di laman media sosial adalah adegan lucu Ain mendukung suaminya di atas pelamin. Saya yang request. Banyak yang komen, apa ni fotografer suruh angkat gambar. Sebenarnya tak, saya request nak dukung dia dalam kat pelamin tu. Cuma sebab saya fikir gini, kita buat kelainan. Selalunya kahwin,
laki angkat perempuan. Yelah, saya besar, takkan laki nak angkat perempuan pula sebab besar kan. So saya fikir saya angkat dia. So saya request dekat fotografer tu pun setuju. Sebenarnya berat. Berat. Dalam gambar tu orang nampak macam komen, macam anak kucing dia. Ada satu komen tu sampai sekarang ni kan. Macam anak kucing dia angkat laki dia. Macam tu kan. Tapi sebenarnya berat. Saya kena ambil pelapik yang untuk letak situ. Baru boleh angkat. Itu pun 3 kali percubaan baru lepas angkat dia tu. Walaupun baru sahaja mendirikan rumah tangga, mereka sentiasa bersatu hati dalam melakukan sebarang pekerjaan. Hafiz sering membantu isterinya berniaga nasi lemak setiap pagi sebelum keluar bekerja pada sebelah petangnya pula. Dia tak bagi pun saya bekerja. Dia suruh saya duduk rumah je. Sebab dia takut, silah badan besar kan, dia takut lah apa-apa kesihatan kan. So, tapi disebabkan saya bosan, saya sendiri yang nak kerja. So semua, mungkin sebab saya tak larat sangat kot badan besar kan. So semua kiranya apa yang saya buat mesti ada dia tolong. Pasangan ini juga tidak dapat lari daripada usikan nakal dan komen negatif pengguna media sosial yang tidak sensitif dengan keadaan. Namun segalanya diterima dengan hati yang terbuka. Tapi kadang-kadang tu ada jugalah dia terasa dengan orang cakap dia dengan dia punya rupa paras dia lah. Ada je. Tapi yelah saya mulut orang, mulut orang tak nak tutup. Kita yang lalu dia orang tak ada kena mengenal apa-apa pun. Kita yang ada semua benda. Kalau ikutkan dekat TikTok, ramai yang puji, ramai yang komen baik lah. Segelintir je lah yang macam komen agak sensitif kan. Yang lain saya tak ada kisah pun. Saya anggap bila saya baca tu saya gelak juga. Yang negatif tu saya gelak je. Yang ada tanya macam ni, kalau sakit senanglah nak angkat laki kan macam tu. Tapi kalau perempuan sakit, saya komen dekat situ, guna crane saya kata gitu. Tak pun golek kan saya kata gitu. Kiranya saya enjoy je dengan komen-komen tu. Ada segelintir yang tu saya akan bidas jugalah sikit macam tu. Dekat dalam dunia memang ada yang kecil yang besar kan. Kita nak buat macam mana? Ada kecil ada besar. Kita kena terima je lah. Kita kena benda tu, kita kena masuk dalam dunia tu. So tak payah takut lah. Best je kahwin. Kisah pasangan ini berjaya membuktikan bahawa rupa paras dan ukuran fizikal bukan menjadi faktor utama untuk mengecapi kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebaliknya, keikhlasan dan kejujuran dalam menerima kekurangan pasangan masing-masing. Dan benarlah kata orang, cinta itu bukan sekadar rupa. Yang penting, hati dah suka. Dan... Tepi sikit. Wah, sweetnya. Setiap insan pasti mempunyai cita rasa dan pandangan tersendiri dalam soal memilih pasangan hidup. Usah terlalu fokus pada kekurangan yang mampu menghilangkan keyakinan diri. Sebaliknya, sentiasalah bersyukur dengan segala nikmat yang diberi. Seiring dengan peredaran fashion semasa, golongan wanita masa kini semakin bijak memilih gaya yang mampu menonjolkan personaliti mereka. Tidak hanya tertumpu pada pemilihan busana, pemakaian kasut yang bersesuaian dengan bentuk kaki dan konsep yang digayakan turut diberi keutamaan. Segmen Lensa Gaya meninjau koleksi kasut terbaru bersama rekaan terkini yang boleh disuai padankan dengan pelbagai gaya pilihan anda. Tampil dengan koleksi terbaru, jenama ini menawarkan rekaan yang lebih selesa dan bergaya buat penggemarnya. Mengambil inspirasi daripada keunikan fashion dari luar negara, jenama Happy to You terhasil daripada permintaan pelanggan yang mengutamakan kepuasan dalam pemilihan kasut.
Biasanya untuk mendapatkan inspirasi, kita akan membuat research di kedai, di luar negara. Jadi dengan itu kita akan melihat beberapa design, melihat kualiti untuk kita terapkan dalam kita punya design. Design kami adalah in-house yang kami lakukan di sini dan kita akan hantar kepada pengilang untuk membuat kasut. Kita akan datangkan beberapa contoh material yang kita pilih, apa kesesuaiannya, objektif kenapa kita buat kasut tersebut, yang mana sesuai dengan Malaysia ataupun Southeast Asian, kerana kita juga memasarkan kasut ke luar negara yang bersesuaian dengan cuaca di Malaysia. Ada 6 edisi yang kita ketengahkan untuk bulan ni buat kami punya pelanggan. Jadi kita ada salah satunya iaitu design tumit rendah berserta buckle. Kerana buckle sekarang adalah lebih trending apabila kita buat research. Selain daripada itu, kita memilih pure leather kerana cuaca di Malaysia, cuaca yang hujan, cuaca yang panas. Mungkin seperti di luar negara, mereka lebih memilih fabric sweet iaitu seperti baldu. Jadi apabila kami buat perancangan, baldu adalah tidak sesuai untuk di Southeast Asia. Kerana baldu mungkin lebih kepada serap air, yang ini susah untuk penjagaan bagi pelanggan kami, yang mana kaki pelanggan lebih mudah berpeluh jika menggunakan elemen-elemen tersebut. Jadi di sini kami terapkan memilih elemen yang lebih breathable, yang mampu memberikan selesaan waktu berjalan dan juga memastikan mereka tidak sakit ataupun melecet apabila berjalan. Design yang kita ketengahkan, kita ada pelbagai material. Untuk wedding series, kita ada satin material, lace, dan juga ada rhinestone. Kemudian kita ada pelbagai ketinggian heels, daripada yang rendah untuk keselesaan, dan untuk yang lebih sukakan elemen moden, kita tampilkan dengan heels yang lebih tinggi. Dan kita juga datangkan dengan kepelbagaian warna dan juga warna-warna neutral untuk kesesuaian ataupun untuk mudah disesuaikan untuk semua baju. Reka bentuk koleksi ini didatangkan khas dalam pelbagai gaya dan material yang disesuaikan dengan bentuk kasut bertumit separa tinggi atau rata, kasut bertutup serta separa tutup. Ia juga turut memberi fokus pada pilihan rona warna yang menarik untuk golongan wanita pelbagai peringkat usia. Dan kita juga ada waktu Barbie bermula, jadi kita datangkan dengan collection Barbie, yang di mana koleksi Barbie tersebut kita terapkan dengan warna-warna bold seperti pink, hitam dan juga putih. Kemudian kami juga ada material untuk yang baru, which is material yang baru kami datangkan lebih kepada macam plastik yang kita combinekan dengan elemen kulit dan juga cotton kain untuk memberi keselesaan kepada pengguna untuk dipakai pada waktu yang lama, berserta dengan ketebalan insole ataupun tapak bagi memastikan keselesaan waktu berjalan. Kami mengetengahkan elemen ribbon lebih kepada funky style yang sesuai untuk remaja dan juga working woman, lebih kepada after party dan juga boleh guna untuk casual wear untuk hari-hari lah. Kami selalunya keluarkan collection setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kita datangkan dengan ribbon collection yang kita datangkan lebih kepada fun konsep. Hujung tahun adalah waktu orang-orang Malaysia ataupun pelanggan-pelanggan kami pergi bercuti. Jadi kita datangkan dengan casual look. Biasanya kalau awal tahun atau pada pertengahan tahun, kita akan datangkan lebih kepada kasut bertutup yang sesuai digayakan oleh golongan bekerja dan juga golongan pelajar. Terkini kami datangkan dengan Y2K konsep. Mostly Y2K konsep ni sekarang mungkin banyak digunakan di negara luar. Jadi kita kembalikan iaitu trend 90-an sebagai elemen kasut terkini. Kita olah menjadi kasut yang sesuai digayakan walaupun sekarang pada tahun 2023 dan juga boleh dibawa dan dipakai dalam jangka masa yang panjang. Jadi itu adalah yang paling penting. Kesesuaian, kelembutan kasut kami titik beratkanlah di dalam pemilihan pembuatan kasut kami. Koleksi terbaharu ini mampu menjadi pilihan peminat kasut yang inginkan rekaan casual untuk kegunaan harian namun tetap menyelahkan keanggunan dan sisi feminin mereka. Faktor keselesaannya juga sentiasa menjadi keutamaan. Harapan saya pada industri fashion, kita harap untuk kami berada di sini adalah dalam jangka masa yang lama. Kita cuba mengekalkan harga yang affordable untuk memastikan semua orang mampu memiliki trending punya kasut dan kita harap orang lebih memandang Happy to You sebagai tempat shopping kasut yang lebih rendah harganya tetapi tidak kurang kualitinya. Bagi menarik minat pelanggan, setiap penghasilan kasut perlu mengambil kira rekaan yang sesuai dan selari dengan trend semasa. Pengguna juga perlu bijak memilih agar berbaloi dan selesa dengan kualiti kasut selain mendapat gaya terbaik yang diinginkan.
Ruang pameran dekorasi perabot yang terletak di Shah Alam Selangor menjadi lokasi pilihan untuk siaran Nona minggu ini. Mula menempa nama sejak tahun 2019, jenama perabot keluaran tempatan ini telah diasaskan oleh seorang usahawan wanita iaitu Puan Nur Laila Alwi. Tidak hanya popular sebagai pengeluar perabot jenis Chesterfield yang premium buatan tangan, pelanggan juga boleh membuat tempahan perabot termasuk set bilik tidur, kerusi dan meja makan serta banyak lagi. Bagi anda yang inginkan hiasan rekaan dalaman yang mewah dan elegan begini, anda boleh lawati laman media sosial Ella Furniture untuk butiran lanjut. Ramai yang suka menghias dinding dengan memaparkan gambar keluarga, lukisan berbingkai mahupun kertas dinding bercorak. Ada pelbagai cara yang kreatif untuk menaikkan seri sesuatu sudut. Lukisan mural kini menjadi pilihan pemilik kediaman mahupun premis perniagaan sebagai sebahagian daripada hiasan dekorasi dinding. Segmen Diary Deco berkongsi tip dekorasi dan pengalaman Muhammad Suhaimi Ali sebagai seorang pelukis mural kontemporari. Anak kelahiran Terengganu ini juga pernah tular apabila dia dan rakan-rakannya berjaya menghasilkan lukisan mural gergasi yang memaparkan potret barisan pemimpin negara termasuk Yang di-Pertuan Agong. Berkecimpung sebagai pelukis mural sejak tahun 2008, pemuda yang lebih senang disapa Mi Ali ini mula berminat melukis mural sejak di bangku persekolahan lagi. Mural yang dah saya hasilkan kebanyakannya berjenis berkarakter, landscape dan potret figuratif. Mural yang dah saya hasilkan. Mural figuratif ni macam contohlah kita melukis muka orang, contohlah orang bersilat, orang boxing punya ni ke kan. Lebih ke arah macam itulah. So, potret ni biasanya contoh saya pernah sebelum ni lukis Yang di-Pertuan Agong dekat U12 pada 2020. Itu jenis contoh lukisan potret yang saya dah hasilkan lah. Maknanya dari kepala sampai dada contoh. Itu kalau jenis berfiguratif ni lebih kepada macam full body lah. Masa yang diambil untuk menyiapkan sesuatu karya mural bergantung kepada saiz dinding dan jenis lukisan yang dihasilkan. Dekat Tanjung Malim ni dia pelbagai. Macam tu lah, lorong belakang yang saya akan hasilkan nanti dia tokoh dengan culture Tanjung Malim. Contoh tempat lain yang menampakkan ikon Tanjung Malim. Untuk lukisan belakang ni dia bertemakan landscape. So kita orang ambil landscape latar gerahang dengan Gunung Liang yang saya jadikan sebagai artwork dekat dinding sekarang ni lah. Dahulu karya lukisan mural bukanlah pilihan kebanyakan pencinta dekorasi, namun kini permintaan untuk menjadikannya sebagai sebahagian daripada hiasan dalaman rumah semakin meningkat. Sebenarnya dia sesuai untuk ni, tapi bergantung atas permintaan klien tu sendirilah. Dia nak lukisan yang macam mana. Ada orang dia suka yang dia nak lukis muka dia. Ada orang dia nak lukis minimalis. Ada orang lukis suka hutan-hutan. Saya banyak je terima permintaan yang kadang saya pun tak pernah buat, saya pun nak kena buat. Tapi saya layan je lah. Saya boleh kata kalau mural ni dia lagi bertahan sikit lah. Kalau wallpaper, sebab dari pengalaman sebelum ni lah, saya datang ke rumah orang untuk saya visit. Wall dia dah ada wallpaper. Jadi macam ada beberapa tahun, dia punya gam dia dah tercabut. So kalau mural lagi bertahan lah saya boleh kata. Kalau kita buat dalam rumah. Cuma macam wallpaper ni kita boleh tukar-tukar lah. Contoh setahun kita tak suka, kita tukar. Kita tu mural lagi mahal daripada wallpaper lah. Sebab tu mungkin orang memilih wallpaper lagi dari mural. Pemilihan warna dalam penghasilan lukisan mural turut menjadi elemen penting bagi memastikan sesebuah ruang yang dipilih sentiasa kelihatan segar dan menarik. Mural
mural ni dia bergantung atas design juga. Dia boleh jadi sempit ruang tu dan boleh jadi luas. Contohlah kita main dengan warna-warna gelap. Nampaklah ruang tu jadi kecil. Kalau kita main dengan color-color cerah, color-color pastel contohnya, nampaklah wall tu jadi besar sikit. Bergantung atas design lah. Mural biasanya untuk dalam rumah, kebanyakan yang saya ni, dia orang suka warna-warna pastel lah. Jaranglah guna-guna color-color striking. Biasa striking warna untuk pakai untuk luar saja. Penjagaan dia memang ada cat yang macam senang untuk dijaga. Memang ada brand lah. Macam contohlah budak-budak, kita dah buat mural, budak-budak tiba-tiba conten dengan pensel, crayon. Dia ada satu cat ni memang dia boleh, kita pakai wet tissue dia boleh tanggal. So tak susahlah penjagaan dia. Berbanding dengan wallpaper, dia mungkin kalau kena air, kalau kita nak gosok dia, mungkin kertas dia tercabut. Mi juga akui lukisan jenis abstrak dan alam semula jadi sering menjadi pilihan pelanggannya untuk corak hiasan dinding rumah. Gemar menerapkan elemen glitch dalam kebanyakan lukisannya menjadikan karya Mi Ali lebih unik dan menarik. Saya rasa untuk orang yang baru nak menceburi bidang ni, first kali dia kena tahu basic art tu sendiri. Sebenarnya mural ni pemahaman colour dia kena betul lah. Takut dia kalau silap colour boleh jadi lain. Kadang-kadang dia dah boleh lukis, belum tentu dia boleh buat mural. Dia kena faham material tu sendiri dan jangan takut untuk cubalah. Contohlah kalau dia cakap dia tak ada dinding untuk try. Rumah ada, bilik ada, mana-mana je boleh. Kalau macam contoh kalau kita buat hari ni tak cantik, jangan give up. Kita boleh cuba lagi. Melukis mural kadang-kala dianggap sebagai suatu bentuk vandalisme bagi sesetengah masyarakat. Namun, seni menghasilkan mural ini jika disalurkan pada medium yang betul, ia mampu menjadi sebuah karya yang wajar diberi penghargaan. Mempunyai peminatnya yang tersendiri dari serata pelosok dunia, aktiviti sukan ekstrim, luncur layar atau paragliding kini menjadi antara aktiviti riadah hujung minggu yang semakin popular di Malaysia. Bagi mereka yang gayat apabila berada di tempat tinggi, aktiviti ini sememangnya agak menakutkan, lebih-lebih lagi untuk yang ingin mencubanya buat kali pertama. Jom relax sekejap bersama Nona di Kuala Kubu Baru, Selangor untuk rasai sendiri pengalaman rekreasi lasak penerbangan layar ringan sambil menikmati keindahan alam semula jadi dari atas awan biru. Jom kita naik ke puncak Bukit Batu Pahat, Kuala Kubu Baru, KKB Paragliding Park untuk terbang paragliding. Sebut sahaja mengenai aktiviti sukan ekstrim paragliding, yang berani pasti teruja untuk mencubanya. Lokasi paragliding ini mula mencuri perhatian pengunjung yang gemarkan aktiviti mencabar untuk menguji keberanian mereka. Sepanjang aktiviti, peserta berpeluang menikmati panorama indah yang memukau pandangan. Cetusan idea ini bermula dengan minat pemiliknya terhadap sukan ekstrim. Saya start paragliding ni daripada 2008 lah, atas sebab memang minat sangat. Daripada kecil memang minat dalam payung terjun, tapi sampai sekarang pun saya tak dapat nak buat aktiviti payung terjun tu. Paragliding ni dia mirip macam payung terjun dan daripada situlah sebabkan minat bermula menjinak-jinakkan diri saya jadikan sebagai hobi untuk ke level atlet. Sebenarnya dalam paragliding ni pun kita ada sukan yang mungkin orang luar tak berapa nak tahu. Kita ada berbagai peringkat daripada macam sukan C pun ada dipertandingkan. Contohnya sebelum ni di Indonesia, Sukan Asia dan juga World Cup sepanjang tahun yang memang ada series yang diadakan di peringkat dunia, dan saya jadikan sebagai career saya lah, iaitu extreme sport lah, tourism adventure dalam Malaysia ni. Bagi yang ingin mencuba buat pertama kali, anda tidak perlu bimbang kerana penganjur aktiviti menyediakan peralatan keselamatan yang lengkap dan bimbingan daripada petugas yang terlatih bagi memastikan penerbangan anda berjalan dengan lancar dan selamat.
kita beroperasi ialah bila kita buat aktiviti ekstrim ni memang dari segi safety adalah prioriti. Saya sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memastikan terutamanya untuk pelanggan-pelanggan kita sentiasa dalam keadaan selamat, yang mana saya akan pastikan di waktu dan masa yang sesuai untuk kita terbang, dan juga segala aspek juga pilot-pilot yang saya ada adalah orang yang pilot-pilot yang kompeten lah, yang certified untuk kita bawa mereka terbang. Tidak melibatkan sebarang jentera atau perincian yang rumit, paragliding merupakan sukan luncur udara yang mudah untuk dikendalikan. Dengan hanya menggunakan payung luncur, peserta boleh mendarat dengan selamat di mana-mana lokasi yang sesuai seperti di atas kawasan tanah rata. Ini adalah pengalaman pertama kali saya dalam mencuba aktiviti paragliding. Rasa teruja, takut, seram semua ada. Mungkin ini adalah pengalaman pertama sekali seumur hidup saya. Buat anda yang ingin mencuba aktiviti paragliding di atas bukit ini, ketinggiannya mencecah 1,400 kaki dari paras laut dengan pemandangan seperti burung helang. Jom ikut saya terbang. Aktiviti ini sesuai buat mereka yang ingin lari daripada kesibukan kota bagi merehatkan minda sambil menikmati pengalaman terbang bebas di langit yang terbentang luas. Pastikan anda tidak terlepas peluang untuk merakamkan juga momen berharga ini sebagai kenangan. Mereka sendiri datang terbang ada salah satunya untuk nak healing di udara. Selain daripada tu ada yang mungkin nak lepaskan tension kan. So dekat atas tu pun memang ada macam-macam yang menjerit, yang untuk melepaskan apa yang tension yang ada. Bila waktu luang datang ke sini untuk terbang, luahkan segalanya di udara. Dan selain daripada tu juga dia rasa dia gayat, dia nak melawan rasa takut, rasa tinggi pun ada juga. Jadi dia nak pastikan adakah dia betul-betul gayat atau tidak. Jadi dia buat benda ni untuk pastikan menukar psikologi dia sendirilah. Ada yang kat luar sana mungkin rasa nak buat tapi takut sebenarnya, tak ada keyakinan. Tips atas ketakutan tu ada pada diri kita sendiri, iaitu persepsi. Kita merasakan sebenarnya benda ni takut, tapi oleh kerana kita tak pasti, persepsi anda tu akan berubah 360 darjah selepas anda terbang nanti. Saya memang minat aktiviti ekstrim macam ni. Bila dekat atas tu, dia rasa macam tenang. Memang sangat tenang. Kita rasa healing gitu. Saya dalam aktiviti ni daripada umur 9 tahun. Sekarang umur saya dah 21. Memang betul-betul minat lah. Saya nak berjaya sampai saya boleh jadi wakil Malaysia. Saya nak ikut macam parents saya, boleh masuk Asian Games, Kansi. Macam mula-mula masuk ke bidang paragliding ni, waktu saya pergi menjala, saya ada ternampak orang duduk tengah kiting. Tengok orang duduk kiting tepi pantai tu, seronok lah tengok dia main. Dari situlah minat saya. Saya adalah pergi Thailand untuk buat aksi dalam jarak 45 km terbang daripada udara. Macam terbang bebas, macam burung lang. Feel je. Lebih menarik lagi, aktiviti ini turut memberi peluang kepada peserta untuk menikmati pelbagai keindahan panorama alam semula jadi ketika berada di atas puncak maupun ketika terbang di udara. Kalau terbang daripada udara, kita boleh nampak macam-macam dekat sini. Dari segi neutral dia kan, dia punya view dia, kita boleh tengok tasik, tak semua tempat yang ada untuk paragliding side. Banyak lagi lah sebenarnya. Saya mengharapkan paragliding ni sebenarnya macam Malaysia, kita ada potensial untuk melahirkan atlet-atlet dalam peringkat sukan ni, diberikan satu level yang tempat yang terbaik lah. Contohnya segi facilities untuk atlet-atlet sendiri, sebab kita punya equipment pun agak boleh tahan juga dari segi costingnya, dan juga bila nak ke tempat-tempat untuk kita pergi ke competition di luar tu memerlukan kos juga kan. Mungkin akan memberikan attraction yang lebih lagi lah berkaitan untuk aktiviti paragliding. Bagi anda yang ingin mencuba sesuatu yang berbeza, bolehlah melakukan aktiviti paragliding yang mampu mencabar keberanian diri dalam sukan ekstrim. Dengan harga yang berpatutan, pengalaman unik ini pasti berbaloi untuk dikenang sepanjang hayat.
Hampir sejam bersiaran, Nona sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pihak Ella Furniture kerana sudi menerima kunjungan kami. Semoga segala ilmu dan informasi bermanfaat serta kisah inspirasi yang kami kongsikan hari ini dapat dijadikan sumber kekuatan untuk kita bangkit lebih yakin dan berjaya. Seperti kata Imam Al-Ghazali, jadilah wanita yang menginspirasi, bukan wanita yang hanya suka dipuji, mahupun wanita yang menebar sensasi dan bukan pula yang hanya sibuk mencantikkan diri. Teruskan layari laman media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak pengisian menarik dan kami alu-alukan sebarang komen, pendapat dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.